Barakah membawakan pengembaraan berkisahkan sejarah para Nabi dan Rasul dalam rancangan Jejak Rasul. Selamat menonton. Jejak Rasul walau jauh, jalannya membawa ke syurga. Jejak Rasul sejarah dunia, ibrahnya membara di jiwa. Di alam Melayu dan Nusantara, alim ulama pewaris Nabi dan Rasul tiba di pelabuhan-pelabuhannya di sepanjang laluan dagang antarabangsa yang menghubungkan tamadun dunia timur dan barat. Ajaran Tauhid telah pun dikenali dan diterima dengan dada terbuka oleh raja dan rakyatnya, hasil usaha dakwah alim ulama yang bijaksana seawal kurun ke-10 lagi. Alim ulama mendidik raja dan rakyat mengenal Allah yang Esa, mendidik dan membimbing mereka menjalani kehidupan beragama, meraihkan adat dan budaya semasa. Kota-kota Kesultanan Melayu dibina tidak jauh dari muara dan sungai utama. Di Kedah Darul Aman, lama sebelum terasasnya Kota Star dengan pelabuhan utamanya di Kuala Kedah pada kurun ke-18 lalu, Kota Bukit Beriam telah menyaksikan Raja Kedah pertama memeluk agama Islam di hadapan seorang alim ulama Arab pada kurun ke-12 lalu, bergelar Sultan Muzaffar Shah pertama. Mata wang emas ini dicetak oleh Sultan Kedah yang kedua selepas mangkatnya Sultan Muzaffar Shah pertama itu pada tahun 1179 Masihi. Tertera kalimah Al-Sultan Al-Adil. Di sebelahnya tercatat nama As-Sultan Al-Adil Muazzam Al-Malikul Zahir. Shilling emas ini membuktikan kesinambungan akidah tauhid yang disemai oleh ulama dari Yaman, Syekh Abdullah Al-Kumairi di Istana Kedah di kota Bukit Meriam. Kota Bukit Pinang antara pusat pentadbiran Kesultanan Kedah yang kini terbiar di mamah masa. Ini kawasan telaga? Ya, ini adalah telaga di mana sumber air yang digunakan oleh istana. Inilah. Nampaknya itu dekat dengan sungai? Ya, ini alur sungai yang dikatakan air dulu. Mengalir dan sini telaga. Telaga ni bukan kecil, besar. Di sini juga dia menghadap dan istana Wanjah
dekat sini juga, tak jauh mana. Dan sebelah kiri kita adalah Taman Larangan. Baik Benjamin, kita dah sampai ke tempat ni, banyak batu-batu ya. Ya, Dipercayai sebagai kota pertahanan. ya, Ya. Ini seluas mana ya? ya. Yang kita nampak sekarang ni, yang kita nampak batu yang bersusun panjang ni adalah peringkat awal kota pertahanan yang di bawah. Tapi yang di puncak kita akan dapat lagi hebat pada ni lagi. Baik, yang ni yang kita cari, Ya. iaitu kubu pertahanan. Ya, Dia nampak pertahanan. betul-betul masih lagi utuh ya, Ya, untuk asas tu. Ya. masih kuat dan kukuh lagi. Di sinilah letaknya meriam kota pertahanan dan di sini ada rentaka dan istinggar. Dan sini adalah kota pertahanan dan kota peninjau 24 jam. Meninjau di kawasan daratan supaya musuh tak dapat naik ke atas ni dan orang di bawah pun selamat daripada Istana Raja selamat. Sebab di sinilah kota pertahanan yang dikatakan kota peninjau yang ulung sekali. Menyelak kembali helaian sejarah, perjuangan rakyat menentang kezaliman Siam selama 2 dekad. Perang musuh bisik telah meninggalkan parut yang dalam, kedukaan berpanjangan dalam ingatan warganya. Perang 21 tahun itu telah menggerakkan kesatuan jihad, menggabungkan ulama dan umara bersama rakyat, menggadai nyawa, jiwa dan raga demi agama dan kemerdekaan watan. Di Gua Kerbau inilah Tunku Anum menghimpunkan 40 Panglima Kedah untuk janji taat setia demi pertahankan negeri yang tercinta daripada serangan Siam. Yang mana mereka ni ada satu ikrar yang cukup padu, iaitu biar pecah di perut dengan pecah di mulut. Segala rahsia disimpan rapi di bawah janji-janji mereka, Pak Ngah. Jadi macam mana kita melihat bahawa Tunku Anum ni seorang yang betul-betul bijaksana untuk pertahankan negeri? Ya. Okey, semasa era peperangan musuh bisik, 40 panglima dan diketuai oleh Tunku Anum telah mengadakan mesyuarat berjanji setia, bersumpah setia untuk mempertahankan negeri Kedah daripada terus dijajah oleh Siam. Maka mereka telah melakukan sumpah setia dengan cara menjunjung Quran. 40 panglima tersebut telah melakukan mengatur strategi yang cara gerila lah. Jadi 40 panglima tersebut berpecah di seluruh negeri Kedah dan mereka telah melakukan sabotaj. Sejarah membuktikan kedaulatan dan maruah watan telah diperjuangkan sedaya mungkin, dipertahankan dengan jasad dan nyawa. Usaha transliterasi dan penelitian isi kandungan koleksi surat-surat Francesline yang tersimpan di Perpustakaan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang ini telah memberi gambaran sebenar hubungan awal Kesultanan Melayu dengan Inggeris. Ia terjalin dengan baik melalui hubungan dagang kedua belah pihak. Menariknya, surat-surat yang diutus selepas pengambilan Pulau Pinang pada tahun 1786 oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris tidak menggambarkan ketegangan hubungan mereka. Ia mungkin kerana Sultan Kedah percaya pihak Inggeris akan menunaikan janjinya membantu Kedah sekiranya diserang oleh Siam. Malangnya, serangan mengejut oleh Siam pada 12 November 1821 ke atas kota Kuala Kedah membuktikan sebaliknya. La tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira.
Ini ialah mushaf Al-Quran yang disalin sekitar dekad terakhir kurun ke-17. Ia tersimpan dengan baik di Masjid Permatang Damar Laut. 2 kali ditemui hanyut di laut oleh seorang nelayan bernama Pak Ta'in. Keadaannya begitu luar biasa. Helaian serta tulisannya masih utuh sekalipun telah berusia 331 tahun. Sebelum kehadiran penjajah Eropah, satu demi satu Kesultanan Melayu dan Nusantara muncul dan berkembang bersama akidah Islam yang tersebar ke wilayah-wilayah yang baharu bersama perluasan kedaulatan masing-masing. Di Selangor, kuasa Bugis telah menjadi tunggak kepimpinan setelah jatuhnya Melaka ke tangan Portugis. Kehadiran Bugis 5 bersaudara dalam Kesultanan Johor Riau pada kurun ke-18 mencorakkan naratif Kesultanan Selangor. Selangor diberkati dengan umara yang soleh dan gagah berani. Penjajah Belanda pernah bertapak di kota Melawati ini, tetapi ia tidak bertahan lama. Sultan yang berundur sementara kembali marah bersama Angkatan Pahang telah berjihad membebaskan kotanya. Di Selangor, ulama dan umaranya bersilih ganti mengharungi cabaran zaman. Dari keturunan Opu Daeng Celak tersuhur nama umaraknya yang soleh mendepani tekanan penjajah dan mengimbanginya dengan kebijaksanaan. Saya kini berada di ruang anjung hadapan kubah di Masjid Sulaiman ini, yang mana di dalamnya ada ruang untuk bersuluk. Sering digunakan oleh seorang putera-raja, iaitu seorang ulama pada Jambu Patani, yang mana sering dampingi Sultan untuk memberikan khidmat nasihat tentang agama. Dan beliau yang dimaksudkan ialah Syekhul Islam Tengku Muhammad Zudi bin Tengku Abdul Rahman. Sultan Alauddin Sulaiman Shah mengasaskan Madrasah Sulaimani tidak jauh daripada masjid dan istana baginda ini. Selain menitahkan Syekhul Islam Selangor menyusun buku teks akidah dan fiqh untuk rujukan pelajar sekolah agama yang diasaskannya, baginda sendiri turut menulis kitab-kitab agama yang kemudiannya disemak dan disahkan oleh Syekhul Islam itu. Ini ialah kitab syair pimpinan perempuan yang mengandungi pesanan dan nasihat Sultan Alauddin Sulaiman Shah yang ditujukan kepada kanak-kanak perempuan yang belajar di Madrasah Sulaimani. Sejarah negeri Selangor turut diwarnai dengan perang saudara yang meninggalkan 1001 pengejaran buat generasi yang mendatang. Bukit Nanas antara lokasi Perang Kelang. Di Bukit Nanas ini berlaku pertempuran bercorak gerila yang melibatkan dominasi daripada kaum Mendaling dan Rawa yang berasal dari Sumatera Barat yang menyokong Raja Mahdi dalam Perang Kelang yang berlaku di negeri Selangor. Salah satu daripada 7 rangkaian terowong yang terdapat di Bukit Nanas ini, yang mana ia bukan hanya berfungsi sebagai kubu pertahanan, tempat sembunyi atau pelaluan pintas ke tempat yang penting seperti istana, malah juga sebagai stor untuk simpan senjata, biji timah dan juga untuk makanan. Ternyata pembina terowong ini ada kebijaksanaan dalam usaha untuk selamatkan diri dan membina strategi dalam peperangan. Perang Kelang di Selangor dan perjanjian Pangkor di Perak yang berlaku lebih awal antara pintu utama yang membuka peluang campur tangan Inggeris di tanah Melayu. Lebih sekurang lamanya, lombong-lombong biji timah tanah Melayu membekalkan limpahan kekayaan buat Empire Inggeris.
Hakikatnya, jaringan kereta api yang wujud disebabkan usaha ataupun eksploitasi pihak Inggeris dalam usaha untuk mengaut hasil yang sangat berharga dari tanah Melayu, iaitu biji timah untuk dibawa ke benua Eropah. Dan ini telah mewujudkan satu ekosistem yang besar yang mana ada jaringan kereta api, jalan raya dan berakhir di pelabuhan. Selain mencipta bandar-bandar baru seperti Kinta dan Ipoh yang terdapat di Perak dan Rizwan ini. Dan daripada jaringan kereta api akan berakhir di pelabuhan, maka wujudlah Port Well, Teluk Anson dan juga Perai di Pulau Pinang yang menjadi transit penting sebelum hasil bumi ini dibawa ke Great Britain. Jambatan ini dibina pada tahun 1893 merentasi Sungai Bidor menghubungkan Tapah Rod ke pelabuhan di Teluk Anson, dan ia adalah lantasan kereta api yang kedua selepas Taiping yang berhubungan dengan Port Well, yang mana tujuannya tetap sama, iaitu mengangkut hasil biji timah untuk dibawa ke Pulau Pinang sebelum dilayarkan ke England. Suatu masa dahulu, bandar dan pelabuhan Teluk Anson ini dijana oleh ekonomi berasaskan biji timah. Membangun bersama kepesatan ekonomi Teluk Anson ialah kesedaran umat serta semangat keislaman yang dipimpin oleh Syekhul Islam Perak, Syekh Muhammad Saleh bin Haji Muhammad Taib Al-Minangkabawi. Meneliti piagam yang disusun oleh Syekhul Islam Perak ini, tergambar Madrasah Al-Ihsaniyah ialah sebuah organisasi yang menerapkan disiplin bersandarkan hukum dan akhlak Islami, dibangunkan dengan wakaf umat Islam termasuk sumbangan Sultan Idris Shah Perak. Porta di Santiago ini antara puing kota Formosa, peninggalan penjajah Portugis dan Belanda di Melaka. Ia kekal sebagai simbol penjajahan bangsa Eropah yang berjaya menamatkan keagungan sebuah empayar Melayu Islam di Selat Melaka. Keampuhan dinding kota Formosa terbukti apabila berterusan menggagalkan ikhtiar Sultan Melaka dan generasi sesudahnya untuk kembali ke kotanya. Kepungan oleh armada Aceh juga berjaya dipatahkan. Usaha untuk merampas Melaka adalah yang paling sukar, yang terakhir dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Dan selepas itu, tidak ada lagi serangan yang dilakukan dan membuktikan bahawa berlaku kemerosotan kuasa dan pengaruh Aceh di wilayah ini. Dan Portugis di Melaka hanya dapat ditupaskan dengan adanya gabungan Belanda dan Johor. Selepas itu, Aceh terus menghilang daripada radar kekuasaan di Nusantara. Apabila bersekutu, Kesultanan Melayu dan juga Belanda berjaya mengepung dan menawan kota Melaka daripada cengkaman dan pengaruh Portugis, lantas melemahkan pengaruh mereka di rantau ini. Gabungan serangan Sultan Johor dan Belanda berjaya melemahkan Portugis. Ironinya, ia bukanlah kejayaan mutlak Kesultanan Melayu, di mana yang termaktub dalam perjanjian awal dengan Belanda, sebaliknya hanya membuka pintu kepada kuasa baru Eropah itu untuk terus bertapak di rantau ini. Sejarah merakam detik, mengesan peninggalan jejak kembara, menitip 1001 kabar silam. Di sela detik masa yang hilang, sejarah membisikkan pesan dan ajaran. Ketika bersipungan sorakan dan tangisan lampau. Antara baris dan garis kelabu, pada helaian sejarah, sesekali menyilau makrifat dan hikmah. Nyata, tiada gemilang yang kekal abadi. Lantaran hidup ini, adat pasang berturun naik, patah dihubung, hilang diganti. Betapa mulia
Rasul sejarah